Pakcik cuba start. Pakcik tu pun start. Kata hidup enjin. Pakcik ni heran. Awak ni ilmu apa pakai? Ketuk tang 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 boleh hidup enjin. Masya Allah, hebat betul ilmu. Budak ni senyum saja. Biasa je lah pakcik, saya belajar dahulu. Jadi pakcik ni kata, ayolah tadi pun kita dah berjanji, kalau ada siap ni kan ada upahnya. Ni berapa ambil upah ni? Ginilah pakcik, kerjanya pun tak adalah susah sangat. Tang 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 gitu je. Saya kira 100 lah pakcik. Pakcik tu terkejut. 100? Gila gamak kamu ni. Kerja tang tang tang. Takkan 100 melampau RM1 sudah lah. Apa budak ni jawab? Ini jawapan penting. Ni budak poli kena ingat jawapan ni. Pakcik, yang saya ketuk tang 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 itu memang RM1 saja. Tapi saya tahu mana nak ketuk, itu RM90 harga dia. Kalau saya bagi tukar kat pakcik suruh ketuk, pakcik ketuk lah. Pakcik nak ketuk mana? Sampai body pun pakcik ketuk, tak siap lagi enjin. Saya sebab saya mengaji pakcik, saya tahu mana nak ketuk. Bukan sekadar enjin dengan pakcik, sekali saya ketuk pakai ni, dia kata. Boleh faham analogi tu ya? Orang cerdik, kok mana pun kita yang tak cerdik jadi makanan dia. Baik, sedang mana orang Yahudi ni cerdik? Ada satu kajian dibuat, dan kajian ni dibuat oleh orang Islam, bukanlah orang bukan Islam. Kajian ni dibuat oleh Dr. Farukh Salim. Dr. Farukh Salim ini dia Executive Director untuk Center for Research and Security Studies di Pakistan. Dia buat satu kajian bertaraf jurnal. Kajiannya bertajuk Why are Jews so powerful? Kenapakah orang Yahudi sangat kuat? Kajian dia menarik. Dia kata sejak 105 tahun, seramai 174 orang Yahudi telah menang 15 dozen hadiah Nobel. Hadiah Nobel ni hadiah untuk orang yang berjaya cipta barang atau teknologi yang memberi manfaat seluruh dunia, tak kira apa bangsa. Orang Yahudi dia dapat 13 anugerah dalam bidang literature. Ada 32 anugerah dalam bidang kimia. Ada 27 anugerah dalam bidang ekonomi. Dia dapat 53 anugerah dalam bidang perubatan. Dan mereka dapat 49 anugerah dalam bidang fizik. Ini orang Yahudi. Orang Islam daripada 2.1 billion yang berjaya dapat anugerah Nobel hanya 4 orang. 4 orang saja. Kita jangan campur yang apa nama Peace Prize, hadiah Nobel keamanan, itu dah macam tak berapa lama dulu keluar suara khabar kan, orang Malaysia dapat Nobel keamanan Nobel. Itu Peace Prize lain. Itu Yasir Arafat pun dapat. Ini yang sumbangan 4 orang je. Pertama sekali Najib Mahfuz dalam bidang literature. Yang kedua Orhan Pamuk bidang literature. Kalau sains satu saja fizik, Abdul Salam yang dapat. Dalam bidang kimia namanya Ahmad Zawali. 4 orang je. Sebab itu dalam keadaan kita marah orang Yahudi, banyak perkara dalam hidup kita hutang budi pula dengan Yahudi. Banyak. Saya ambil contoh malam ini kita ceramah pakai mikrofon. Siapa cipta mikrofon? Siapa cipta mikrofon? Yang cipta mikrofon ini namanya Emil Berliner. Dia Yahudi dan dia dapat anugerah Nobel. Bayangkan kalau ceramah malam ni tidak ada mikrofon. Apa macam mau ceramah? Nak cari penceramah kena menjerit-jerit, jong gila bercakap. Ada satu masjid di Jakarta, orang panggil masjid tu Masjid Aspek. Kita pun heran kenapa panggil Masjid Aspek. Rupa tu masjid singkatan untuk Masjid Anti Speaker. Pergi sembahyang tanya, Pak, mana speakernya Pak? PA system enggak ada, mikrofon enggak ada, gimana semuanya Pak? Oh itu Yahudi. Yahudi semua. Memang betul, Emil Berliner itu Yahudi betul. Habis gimana azannya Pak? Oh kami kalau azan 4 orang. 4 Bilal, naik 4 penjuru masjid, azan serentak. Urat leher bersolengan jeritnya. Allah gitu. Berapa laun tu agaknya. Anu tak cerdik dengan pekerjaan gitu. Tapi ini Yahudi. Ni malam ni 1, 2, 3, 4 kamera semua memakai sistem alat perakam. Siapa yang cipta sistem perakam? Namanya Charles Ginzburg. Dan dia adalah Yahudi. Dan dia dapat anugerah Nobel.
Kita belajar agama pakai alat perakam banyak. Buka YouTube, buka live YouTube, macam-macam lah kita buka sebab nak belajar agama. Alat perakam. Apa lagi orang Yahudi buat? Kalau kita di masjid itu banyak guna besi-besi itu, banyak besi ini besi tahan karat. Stainless steel. Kita pun di sini semua banyak besi tahan karat ini. Siapa yang cipta teori formula untuk besi tahan karat? Yahudi, namanya Beno Strauss. Bayangkan Nabi mengarahkan kita sembelih binatang pakai pisau tajam. Kurang-kurang orang yang cipta stainless steel, dia dah pastikan besi itu tak berkarat lagi dah. Kita tinggal asah sikit saja untuk mudahkan sembelih. Kalau besi itu tak tahan karat, macam manakah kita tiap-tiap hari kerja mengasah pisau kerja kita? Tapi kerana Beno Strauss jumpa formula itu, dapat besi tahan karat. Kita yang belajar di PTSB ni, turun daripada kampus kita ini, turun daripada tempat kita belajar ni, kita jumpa traffic light. Siapa cipta traffic light? Politeknik? Dah, JKA mimpi. Yang cipta traffic light ini namanya Charles Adler. Dia Yahudi dan dia dapat anugerah Nobel. Cerdik punya otak pok-pok ni, dalam kepala ada batu geliga gamaknya. Dia boleh buat 3 color satu dunia pakai. Color warna itu merah, hijau, orange. Satu dunia faham. Daripada Amerika sampai ke darat Ulu Puih di Hulu Terengganu, semua orang faham. Merah maknanya jalan, hijau merah berhenti, hijau jalan, orange bersedia untuk berhenti. Kecuali kita di Kolim ni lain sedikit. Kolim ni hijau jalan, merah berhenti, orange lagi tekan. Kalau tak banyak lagi kena merah berhenti, susah. Tadi saya sebut 53 anugerah perubatan. Dalam bab perubatan saja orang Yahudi paling banyak sekali dia punya ciptaan-ciptaan dia. Banyak. Kalau nak ceritakan tuan-tuan jadi sokong pula Yahudi ni esok. Tapi kita nak cerita apa sumbangan baik dia buat, itu kita tak boleh nafi. Tuan-tuan yang ada penyakit buah pinggang mesti kena cuci seminggu 2-3 kali. Kita bila cuci pakai mesin hemodialisis. Siapa yang cipta mesin dialisis? Namanya Wilhelm Kolff. Dan dia Yahudi. Saya benci Yahudi ustaz, tapi tak nak cuci pakai mesin Yahudi. Macam mana? Pakai sabun je lah, cuci gosok-gosok gitu. Rendam dalam klorok, mudah-mudahan sihat. Puan-puan yang nak bersalin tak boleh keluar ikut pintu, keluar ikut tingkap. Kena operate. Bila operate perut, sebelum potong masuk bius. Bius paruh, bius suku, bius penuh. Siapa cipta bius? Benjamin Rubin, Yahudi. Dan dia dapat anugerah Nobel. Bius. Betapa pentingnya bius. Kalau tak ada bius, kita tak nak operate. Hidup-hidup dedeh macam ikan. Sanggup? Tak sanggup. Tak sanggup. Siapa yang jumpa vaksin untuk penyakit hepatitis B? Sakit hati. Sakit hati. Hepatitis tu hati, hepa tu hati kan. Orang perempuan kalau ada hepatitis B tak boleh menyusu anak. Siapa yang jumpa vaksin untuk hepatitis B tu? Yang jumpa itu namanya Baruch Blumberg. Dan dia Yahudi. Dapat anugerah Nobel.